minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ni alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dapat bersama-sama untuk menenggelamkan diri kita sekali lagi insya-Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, penerokaan kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Kerana apabila kita membaca Al-Quran Al-Karim ni, meneliti ayat-ayatnya, seolah-olah kita berada di dalam satu alam yang tersendiri, kan? Dengan lukisan-lukisan atau gambaran-gambaran yang dipaparkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kalau kita hayati dengan mendalam, bila kita membaca dan meneroka ayat-ayat ni, seolah-olah kita sedang berada di satu alam yang lain, kan? Alam yang di luar daripada alam dunia ni, kan? Dengan gambaran-gambaran yang dipaparkan oleh surah-surah yang kita baca ni, maka Al-Quran Al-Karim ini adalah satu mukjizat yang amat besar, kan? Yang memberi gambaran kepada kita tentang apakah yang sebenarnya akan kita jumpai, kan, setelah kita meninggalkan kehidupan ini, dan meneroka ke semua alam ghaib yang tidak dapat kita lakukan tanpa kita melihat Al-Quran, kan, ataupun membaca daripada Al-Quran ini. Sebab itulah Al-Quran ini adalah gambaran-gambaran yang amat mengagumkan, kan? Gambaran yang meletakkan kita seolah-olah kita sedang berada di alam yang sedang kita akan tujui nanti, kan? Jadi insya-Allah ini adalah satu mukjizat, satu kehebatan yang akan mengubah kehidupan seseorang yang melalui perjalanan bersama-sama dengan Al-Quran, kan? Jadi alhamdulillah kita sedang membaca surah Abasa. Kepada siapa yang ingin memerhati, maka perhatikanlah, kan, ayat-ayat di dalam surah ini yang kita telah lalui. Satu tema yang penting yang nak diketengahkan dalam surah Abasa ini adalah tentang menjelaskan kedudukan hati manusia yang sepatutnya meletakkan diri dia dalam keadaan yang sesuai untuk menerima kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apabila manusia ini meletakkan diri dia, kan, tinggi di tempat yang tidak sepatutnya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan, kan, yang menjadi pekayu ukuran itu adalah, kan, dalam ayat 23, kan, Allah kata kalla lamma yaqdi ma amara, kan? Maka sekali-kali kalla, setiap kali kita berjumpa dengan kalla, kalimah kalla ini adalah ketukan yang, ingatan yang amat besar, mengesankan, kan? Yang seharusnya diberi perhatian, kan? Kalla
kali ini ditujukan kepada mereka-mereka yang merasakan diri mereka ni tinggi, kan. Sekali-kali jangan begitu, kan. Lamma yaqdi ma amarah, digunakan perkataan lama ni, kan, kerana dia berterusan, kan, belum lagi, kan, mereka belum lagi melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini adalah yang menentukan nilai, kan, manusia, kan. Sama ada dia berada di kedudukan yang baik ataupun kedudukan yang tidak baik lagi, kan, belum cukup lagi, kan. Kalau manusia nak tahu kedudukan dia, maka itu adalah kayu pungkul, kan. Kemungkinan manusia merasakan dia mulia, kan, dia berada di kedudukan yang terbaik, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, pengukuran dan nilai Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan apa yang manusia sangka, kan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentukannya adalah, kan, sama ada dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia sedang dalam usaha untuk menuju kepada mendekati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan keadaan hati yang bersedia untuk menerima segala arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kayu ukur penting yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, kan. Kerana itu kita telah baca, kan. So tema penting ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulangkan supaya manusia memahami nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah nilai kedudukan manusia, kan. Bahawa inna akramakum indallahi atqakum, kan, yang paling mulia, inna akramakum, yang lebih mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, adalah, kan, atqakum, yang lebih bertakwa di kalangan kamu semua, yang paling bertakwa ataupun yang lebih bertakwa di kalangan kamu, atqakum, kan. Ini adalah nilai dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak difahami oleh manusia, kan. Kerana manusia suka untuk balik-balik nak letakkan nilai dia, kan. Dia nak letakkan nilai ketinggian hingga dalam nak menerima tazkirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada manusia yang meletakkan nilai itu, kan. Jadi ini ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW supaya jangan terbawa-bawa dengan nilai itu dalam melaksanakan tugas menyampaikan dakwah ni, kan. Rasulullah SAW amat mengingati peristiwa ni, kan. Dalam riwayat menceritakan setiap kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Abdullah bin Maktum ni, dia akan mengatakan, kan, inilah wahai orang yang kerana engkaulah, kerana dialah, maka Allah SWT telah menegur aku, kan. Dan Rasulullah SAW dua kali, kan, dalam sejarah dia melantik Abdullah bin Maktum untuk mengganti, kan, ketika mana peperang di luar, kan. Abdullah bin Maktum dah dilantik untuk menjaga Madinah, kan, ketika mana Rasulullah keluar, kan. Walaupun dia adalah seorang yang buta, kan. Jadi begitu juga banyak sekali dalam sejarah Islam, sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda, yang Rasulullah SAW menceritakan ataupun menjelaskan tindakan-tindakan Rasulullah dan sahabat-sahabat ini, menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, kan, dalam Islam ni, kan, nilai manusia ni adalah ditentukan oleh ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan mereka untuk mensucikan diri, kan, keinginan mereka untuk memperbaiki diri, itu adalah nilai dia, kan.
Sebab itulah dia menjadi kan, penyesalan kan kepada mereka yang tidak mengambil perhatian pada ini kan. Jadi dalam kita ingat ketika mana kita baca dulu kan, setelah semalam kita baca tentang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nilai Al-Quran dan nilai manusia berbanding Al-Quran kan. Manusia ni akan menjadi mulia, tinggi kan, berbanding dengan nilai Al-Quran ni apabila dia membuka diri dia untuk menerima Al-Quran kan, hatinya kan, kehidupan dia. Tapi dia akan menjadi hina kan, dan tidak layak untuk meletakkan diri dia lebih tinggi daripada Al-Quran ni kalau dia menutup diri dia daripada Al-Quran ni kan. Kemudian ayat yang telah kita bincang dulu, ayat 17 hingga 23, blok ayat 17 dan 23 ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hujah-hujah ini kan, hujah-hujah yang menjelaskan kan, supaya manusia ni sedar kan betapa kan, kedudukannya. Qutilal insan ma akfarah, alangkah kufurnya manusia ni, alangkah degilnya manusia ni, alangkah tidak bersyukurnya manusia ni, alangkah tidak sedarnya manusia ni kerana merasakan diri dia ni tinggi kan. Sedangkan apa yang sebenarnya hakikat hujah yang pertama, blok yang kita baca hari itu, bahawa manusia ini Allah SWT jadikan daripada setetes air yang rendah kan. Semua manusia serupa kan. Ini yang nak dijelaskan kan. Semua manusia serupa kan, dan tidak ada orang yang terkecuali daripada itu kan. Di ketika inilah kita membayangkan kan, bagaimana dalam sirah kan, riwayat menceritakan orang-orang seperti mana Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam kan. Bagaimana mereka kan, memandang orang-orang yang terutamanya hamba abdi mereka kan, yang berkhidmat untuk mereka ni sebagai rendah daripada manusia kan. Dengan kefahaman yang begitulah, maka turunnya di celah-celah itu kan, ayat-ayat ini menjelaskan kan, ini adalah satu yang diperangi oleh Islam kan. Sebab itu Allah SWT sebutkan qutilal insan, celakalah manusia mereka ini yang merasakan diri mereka tinggi kan. Rasulullah SAW sendiri kan, dia ada anak angkat ya kan, Zaid bin Harithah, yang dia isytiharkan sebagai anak angkat. Sedangkan Zaid bin Harithah ni adalah pembantu dia, dulu khadam lah kita katakan, yang bekerja. Kemudian Zaid bin Harithah ni dibebaskan kan, dan Rasulullah jadikan dia anak angkat, dan dia telah isytiharkan bahawa Zaid ni adalah anak dia kan, yang dia nak bagi warisan harta dan sebagainya kan. Tapi ditegur oleh Allah SWT kan. Tapi lebih daripada itu kan, Allah SWT kan, sebab hukum tentang harta warisan ni tetap dia kena bagi kepada wirasah ni, kepada orang-orang yang ditentukan kan. Anak angkat ni dia tak masuk dalam tu kan. Tapi Rasulullah SAW kan, amat mencintai Zaid bin Harithah. Ni maknanya masalah ni bukan masalah hukum saja kan. Masalah meletakkan kedudukan manusia ni bukan kerana hukum maka kita terpaksa ikut kan. Tapi dia telah menjiwai seluruh jiwa kan, Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda juga kan. Sebab itulah ketika mana Rasulullah SAW di penghujung kan, hayat, Rasulullah SAW nak menghantar Usamah bin Zaid kan, anak kepada Zaid bin Harithah ni kan, untuk menjadi panglima perang. Zaid bin Harithah ni pun telah diangkat menjadi panglima kan, perang Mu'tah kan. Dia telah gugur, Zaid, kemudian Ja'far kan, antara dalam kita baca dalam sejarah ni kan, 3 panglima Islam gugur kan. Kemudian anak dia Usamah bin Zaid pun
semua ni adalah daripada bekas hamba, kan. Jadi anak kepada Zaid Harisah ni dalam usia yang muda 17 tahun ikut riwayat ni dijadikan panglima, kan, untuk memimpin di bawah tentera ini, termasuklah, kan, Umar Al-Khattab yang nak pergi berperang sekali, kan. Dan juga akan termasuklah juga patutnya Abu Bakar As-Siddiq, kan. Bila Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar meneruskan, kan. Ada orang yang protes pada Rasulullah sebelum tu, kan, angkat Usamah bin Zaid, kan. Bila Rasulullah kata, siapa yang protes ini, maka dia protes, kan. Kalau siapa yang tidak suka pelantikan ini, maka dia juga sebenarnya tidak suka kepada ayah dia, ayah Usamah ni, kan. Sedangkan ayah Usamah ni adalah yang paling dikasihi Rasulullah, amat kasih kepada dia, kan. Itulah yang disebut oleh Umar Al-Khattab juga, kan, tentang Usamah bin Zaid ni, kan. Ketika mana rampasan perang, dia telah bagi lebih kepada Usamah bin Zaid ni daripada anak dia Abdullah bin Umar, kan. Riwayat ini menceritakan Abdullah bin Umar tanya kenapa dia buat begitu, kenapa ayahnya buat begitu, kan. Umar Al-Khattab khalifah negeri, kan, ketika itu kata, kan, menjelaskan kerana ayah dia ini, ayah Usamah ni ialah orang yang lebih dikasihi oleh Rasulullah daripada ayah kamu, kan. Maka ini menjadi nilai bukan nilai kerana hukum terpaksa ikut, kan, terpaksa bebaskan hamba ke dan sebagainya, tapi ini adalah perkara yang telah dijiwai dalam hati generasi Al-Quran ini, kan, sehingga dia menjadi strata, menjadi nilai baru yang duduk di dalam jiwa mereka, yang mereka amat menjiwainya, sehingga rasa kasih itu benar-benar lahir dalam diri mereka. Sebab itulah Allah SWT, kan, kalau kita baca ini surah, daripada surah ini saja dia memberi kesan yang bertahun-tahun, kan. Contohnya teguran Allah SWT ni adalah teguran yang amat berkesan, kan, besar nilai dia kepada Rasulullah dan sahabat, sehingga Rasulullah setiap kali bertemu dengan Abdullah bin Maktum ni dia akan sebut, kan, perkara ini. Begitu juga Umar Al-Khattab, kan. Umar Al-Khattab ada ketika mana dia ditegur Khansa, kan, oleh seorang wanita ketika mana dia meletakkan satu hukum, Khansa ni Umar, tapi Rasulullah SAW sendiri, kan, ada ayat yang diturunkan kerana wanita ni, kan, ayat Mujadalah, surah Al-Mujadalah, kan. Jadi setiap kali Umar berjumpa dengan wanita ni, dia akan sebut, kan, ketika mana ada Khansa ni, dia selalu dia suka outspoken, kritikal, kan. Sahabat-sahabat ada yang rasa tak berapa selesa, bagi tahu kepada Umar. Umar kata, tidakkah kamu tahu bahawa inilah wanita yang kerana dia telah diturunkan ayat Al-Quran, kan. Allah SWT menjawab, kan, daripada, kan, langit tentang apa yang diajukan oleh wanita ni, kan. Jadi nilai-nilai yang sebegini datang daripada Al-Quran ni, tazkirah, yang peringatan yang datang dari Al-Quran ni amat mengesankan jiwa mereka, sehingga bertahun-tahun, kan, masih lagi menjadi ingatan di dalam hati mereka, generasi Al-Quran ni, kan. Begitu juga Rasulullah SAW, kan. Tapi kita sedang membaca apa yang telah dibaca dan dilalui oleh generasi Al-Quran dulu, kan. Sejauh manakah dia akan mengesankan hati kita, ini yang menjadi perkara yang kita nak fikirkan dan nak rasai bersama-sama ketika mana kita membaca ayat-ayat Allah SWT yang hebat ini, kan. Dapatkah kita menjiwai dia, kan, dan menjadikan dia nilai hati, kan. Bukan setakat membaca fakta-fakta, mungkin kita baca Al-Quran sebagai akademik, kan. Tak, kita nak
melalui seperti mana dilalui oleh para sahabat ni, ayat-ayat yang dibaca ni adalah peringatan yang walaupun satu surah turun, tapi dia menjadi ingatan bertahun-tahun sehinggalah ke akhir hayat mereka, kan? Setiap kali mereka lupa, maka mereka akan diingatkan oleh sahabat yang lain pula tentang apa yang pernah turun ini, kan? Rasulullah SAW mengingatkan Bilal, mengingatkan Abu Dhar, kan, bila dia kata kepada Bilal, kan, dia panggil Bilal ni ketika mereka sedang berselisih, kan, ya Ibnu Ummu Sauda, kan, anak kepada Ummu Sauda, ibu yang hitam, kan. Sebab dia Bilal ni, mak dia pun kulit hitam, anak dia pun kulit hitam, kan, hamba, kan. Rasulullah SAW amat marah, kan, bila dengar ni, kan. Dan dia tegur Abu Dhar, kan, anta rajulun fika jahiliyah, kan, kamu ni seorang lelaki yang dalam hati kamu ni ada lagi jahiliyah, kan. Jadi ingatan ini sentiasa hidup dalam diri mereka bila mereka membaca, mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala tegur dengan teguran yang sebegini, qutilal insanu ma akfara. Sebab teguran yang sebeginilah teguran yang akan, dengan istilah-istilah kata-kata yang sebegini, dia amat difahami dan dirasai oleh jiwa-jiwa para sahabat ni, kan, yang memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menegur dengan serius, murka, marah, kan, dan hairan, menyatakan keheranan dia, kenapa manusia ni kufur sungguh. Sedangkan yang kita baca dalam ayat-ayat ni 17 hingga 23 ni, kan, sedangkan manusia ni Allah cipta daripada setitis air yang sama saja, semua manusia begitu, kan. Kemudian Allah lah yang memudahkan jalan dia setahap demi setahap, memberi dia semua kemampuan fizikal yang dia ada dan kemampuan internal, kan, kemampuan minda dan kemampuan hati dia, untuk dia meningkat setahap-setahap sehinggalah menjadi orang yang mulia di kalangan masyarakat, kan. Sehinggalah dia memegang jawatan, sehinggalah dia ada kuasa, sehinggalah dia ada pengaruh, kan. Apakah lagi yang menyebabkan kamu rasa kamulah yang ada semua kemampuan ini, sedangkan dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kamu untuk sampai ke situ, kan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka sekali-kali jangan begitu, sebab manusia ni belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia, kan. Dalam keadaan begitulah dia tenggelam ataupun tersesat dengan nilai yang tidak betul ini, kan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan, ukuran adalah sejauh mana manusia ini patuh, comply, kan, dengan arahan dan juga keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Okey, kita seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala tak cukup dengan itu lagi, kan. Allah bagi lagi, kan. Sebab manusia ni masih lagi, kan, kalla lamma yaqdi ma amara, belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita dah sebut dah itu, amarahu ma amarahu, apa yang diperintahkan, menjelaskan semua arahan, sama ada yang disampaikan oleh Rasulullah dalam syariat ataupun arahan Allah SWT yang semula jadi ada dalam diri manusia, yang disebut oleh Allah SWT dalam surah yang terdahulu, kan, sebagai nafsul lawamah, kan. Perkara-perkara yang Allah SWT telah ilhamkan dalam diri manusia, taqwa, kan, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, kan. Ketakwaan yang Allah ilhamkan di diri manusia. Manusia masih lagi tidak mengingati, melaksanakan, dia mengambil berat memerhati, kan, dan juga cuba untuk menjadikan ini panduan hidup dia, kan. Sebab itulah Allah SWT lontarkan lagi, kan, falyanzuril insanu ila ta'amihi, kan. Maka falyanzuril insan ila ta'ami, manusia itu hendaklah dia memerhatikan ila ta'amihi, makanan dia, kan. Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Allah telah sebut
manusia ni Allah cipta daripada air saja, setitis air, kemudian yang menjadikan dia semakin besar, semakin lengkap, sempurna ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang boleh buat perkara ni. Tidak ada zat yang lain yang boleh buat perkara itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih mudah lagi yang manusia hidup setiap hari dengan dia dan lihat di sisi dia makanan dia, kan? Sebab dia selalu makan, kan? Kerana hidup dia senang, kan? Makanan ni tidak pernah menjadi masalah bagi dia, kerana dia setiap kali dia nak makan ada makanan bagi dia, kan? Tidak, kita manusia apabila dia tidak ada pengalaman yang, kan, setengah-setengah orang Allah uji dengan kekurangan makanan, kan? Dia nak makan tapi makanan tu tak ada, cari pun tak jumpa, kan? Maka dia akan faham nilai peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia lihat ini, kan? Tapi apabila, kan, perkara ini selalu dah menjadi terlalu biasa, kan, maka dia menjadi satu perkara yang kita tak perhati lagi, kan? Sedangkan makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala bina atau bagi pada kita ni, kan, providence ni, kan, adalah sesuatu yang amat mendalam, kan, profound, kan. Nak sampai kepada makanan ini, sebiji beras yang kita makan tu, dia memakan, kan, masa yang panjang. Satu biji beras saja, kan, sekurang-kurangnya, kan, setahun, kan, ataupun, kan, daripada mula tanam, kalau dulu setahun sekurang-kurangnya barulah beras tu boleh datang sebiji, kan. Dan yang menjadikan makanan itu boleh jadi beras yang sebiji itu, banyak proses-proses yang kena dilalui, dan semua perkara yang dilalui ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa, kan, manusia lupa benda ni kerana, kan, dia terlalu biasa, sebab manusia ni dengan benda-benda yang biasa ni menyebabkan dia lali dan lalai, kan. Dia tidak dapat menghargai nilai dia lagi, kan. Kerana tu semua benda yang dia hendak ni ada, makanan dia hendak ada, kalau orang Arab ni, kan, buah-buahan, hendak buah anggur ada, kan, hendak buah Allah SWT di dalam Al-Quran ni, bila ditimbulkan balik benda ni, barulah manusia akan memerhati balik, kan, apakah nilai sebenarnya semua benda ni. Dia tidak akan ada di situ kecuali Allah SWT lah yang mengadakan dia, kan. Jadi semua hujah-hujah yang telah diutarakan sebenarnya gagal untuk mengubah kedegilan kufar ni. Maka hujah yang sesuai untuk mereka yang bangga dengan kemuliaan kedudukan mereka ni adalah golongan yang rendah ni adalah hujah atas makanan yang mereka makan seterusnya, kan. Lihatlah makanan dengan sistem untuk penghasilan dan penyampaian kepada makanan ni yang amat kompleks, kan. Dan semua makanan yang manusia makan adalah datang daripada Allah SWT belaka. Kalau Allah SWT nak sekat dia, Allah boleh sekat dengan satu petikan jari saja, kan. Bukan petikan jari itu kita lah, kan. Dengan kun fayakun. Kalau Allah SWT malah sebelum, bukan tak payah secepat kun, lebih Allah SWT hanya perintahkan maka jadilah apa yang dia nak. Maknanya kalau dia boleh perintahkan untuk jadikan ni makanan ni, dia juga boleh perintahkan untuk menghentikan makanan ni, kan. Begitulah sebenarnya manusia melupa bahawa apa yang akan mengingatkan dia ialah ketika hari terakhir dia makan, kan. Makanan yang terakhir yang dia makan akan mengingatkan dia tentang ini. Tapi ketika itu masa akan lambat, kan, telah terlewat, kan. Manusia akan makan sebanyak mana yang Allah SWT telah takdirkan untuk dia. Rezeki dia tidak akan lebih, tidak akan kurang. Sebab semua ini Allah yang menentukan kadarnya, Allah yang menentukan dari mana datang dia, Allah juga yang menyiapkan makanan untuk dia. Kalau dia ditakdirkan makan 1000 gantang beras contohnya, maka dia tidak akan lebih walaupun 0.1 gantang.
dia akan sampai tepat seperti mana yang Allah SWT inginkan kadar itu, maka habislah, dia tidak akan dapat makan lagi, dan Allah SWT akan hentikan apa yang sedang dia makan, kan? Tapi kerana itu manusia tidak ingat, kalau dia tidak diperingatkan dengan ingatan yang sebegini, kan? Sebab itu kalau kita tak baca, kan, maka kita terlepas ingatan daripada yang maha menciptakan itu sendiri, kan, Allah SWT. Anna sababnal ma'a sabba, kamilah yang sababnal ma', kan, yang mencurahkan air yang melimpah daripada langit, kan. Ini satu statement yang mudah, kan, tapi di belakang kisah air yang turun daripada langit ni panjang cerita dia, kan. Orang yang belajar, maka dia tahu lebih banyak lagi, kan. Kitaran air ni dan sebagainya, Allah SWT lah yang menghasilkan air ni yang datang daripada langit, kan. Air ni kalau mengikut fakta saintifik ni, jumlah air yang ada dalam alam ni, kan, malah di dunia yang kita duk guna ni, dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dia cuma kitar balik je, kan. Sebanyak mana yang ada, sebanyak itulah yang akan turun balik, kan. Dia cuma tukar bentuk kepada bentuk yang lain. Kemudian sama ada air itu boleh kita gunakan ataupun tidak, dia akan serap dalam bumi, kan. Sebab Allah SWT sebut, kan, dalam surah hujung surah Al-Mulk, kan, qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in, kan. Kalau Allah SWT jadikan air itu diserap dalam bumi, tak ada lagi dah, kamu tak boleh akses itu, kamu tak boleh dapat dia, maka siapakah yang akan dapat bawa air itu kepada kamu, kan? Sebab Allah boleh turunkan daripada langit, tapi Allah juga boleh hilangkan dia ke dalam bumi. Jadi bila manusia tak dapat air ni, barulah manusia akan terfikir tentang nilai air, yang setitis air yang nak sampai kepada dia tu melalui proses yang amat panjang, kan, amat kompleks dan tidak terfikir oleh fikiran manusia. Selagi mana dia ada air tu, dia rasa senang. Begitu juga udara yang dia sedut ni, kan. Semua ni adalah Allah SWT sediakan tanpa bising-bising pun, kan. Tanpa perlu nak di manusia perlu mencari maklumat dulu banyak baru dapat air ke tak, kan. Ataupun dia perlu mendapat license ke, nak dapat air izin daripada Allah SWT yang menjadikan dia. Tak, Allah SWT sediakan dengan smooth, kan, perjalanan dia. Tapi sebenarnya prosesnya amat banyak yang manusia tidak hargai, bahawa dia datang daripada Rabbul Alamin, pencipta alam ni, kan. Jadi kalau di manakah manusia sebenarnya dengan keadaan hati dia yang rasa diri dia terbaik, kan, termulia, kan, yang tidak layak bagi dia nak mendengar tazkirah daripada Allah SWT ini, kan, peringatan inzar, kan, daripada Allah SWT tentang hari pembalasan, kan, tentang hari kehancuran alam ini, kan, dan kehancuran manusia itu sendiri, kan. Ini adalah poin yang balik-balik kepada tema yang sedang kita bincangkan ni, kan. Sebab Rasulullah SAW, kan, kalau kita baca dalam riwayat-riwayat kisah ni, inilah yang pertama yang Rasulullah SAW peringatkan, kan. Ketika mana Rasulullah naik ke Bukit Safa, kan, itu adalah detik-detik awal permulaan dakwah secara terbuka, ya. Rasulullah naik ke Bukit Safa ni, dia katakan, kan, kepada, panggil semua orang, kan, orang Quraisy, kan, supaya datang dengar, kan. Mereka pun datang, keluar beramai-ramai, kan. Dia kata, kalau aku katakan di belakang bukit sana ada kumpulan tentera yang datang kepada kamu, sedang kumpulan tentera yang datang nak menyerang kamu, adakah kamu percaya kepada aku, kan?
maka semua kata serentak, kami tidak pernah dengar kamu menipu, kan? Bahkan kami percaya kepada kamu, kan? Maka Rasulullah SAW sebutkan, aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah, yang mengingatkan kepada kamu bahawa akan datangnya azab Allah SWT ke atas kamu. Kalau kita baca dalam riwayat ni, Rasulullah SAW, apa yang dia ingatkan ni sebenarnya, dia mengingatkan yang penting adalah azab yang akan datang kepada kaum dia. Itu yang mula-mula yang disebut dalam ketika mana dia mula menyampaikan dakwah terang-terangan ni, kan? Di atas Bukit Safa ni, dia adalah utusan daripada Allah yang mengingatkan kepada kamu bahawa sedang dalam perjalanan, kan, ancaman azab Allah SWT ke atas kamu, kan? Inilah peringatan yang, tapi kan, kalau kita baca dalam riwayat itu juga menceritakan Abu Lahab segera bangun, kan? Tabballaka ya Muhammad, kan? Sa'iral yaum, celakalah kamu Muhammad, sepanjang hari ini kamu akan celaka, kata, kan? Kenapa? Kan, kerana inikah kamu nak panggil kami untuk nak cerita benda ni? Nak cerita bahawa azab Allah ni sedang datang kepada kamu. Itu sikap yang sedang melatari turunnya ayat-ayat yang menceritakan tentang makanan ni, tentang, kan? Kerana mereka merasakan tidak layak untuk mendengar peringatan daripada Allah SWT melalui yang menghalang tu, bukan kerana kalaulah yang datang tu daripada orang yang lebih, yang sepaham tahap dengan mereka rasa orang yang mulia, mereka tidak akan bersikap begitu, kan? Kalau dia tak setuju pun, dia tak mau dengar pun, dia akan cakap cara macam lain, kan? Tapi kerana datang daripada Muhammad, bagi dia ni anak saudara aku, kan? Anak saudara dia, bapaknya pun dah tak ada, maknya pun dah tak ada, anak yatim piatu, kan? Dan dia pun bukan orang yang ada harta yang banyak, kan? Jaga kambing, kan? Maka layakkah untuk, kan, untuk dia menyampaikan perkara ini kepada aku? Maknanya yang di sini Allah SWT nak jelaskan sebab yang salah satu sebab penting yang menghalang mereka daripada menerima adalah kerana kefahaman ni dan kedudukan ni. Sebab itulah perkara ni yang disentuh sekarang ni dalam surah ni, kan? Tentang perkara yang menghalang manusia ni, iaitu merasakan diri dia di kedudukan yang lebih tinggi daripada pemberi peringatan, kan? Dan juga sebab itulah mereka juga merendahkan isi peringatan yang disampaikan tu, kan? Kerana itu, kan? Jadi inilah, kan, kalau Amin Hassan Islah ini dia kata perkara ni adalah perkara yang memang sedang berjalan, tapi kesempatan Abdullah bin Maktum inilah yang Allah gunakan untuk melahirkan atau menzahirkan teguran dan juga ingatan ini, kan? Jadi kita nak faham apakah yang sebenarnya mereka sedang kalau dalam surah An-Naba contohnya, kan, Allah SWT menyentuh tentang mereka duduk bincang sama-sama mereka, kan, tentang berita yang besar ni dan memperlekehkan dia, kan, memperkecil-kecilkan dia. Tapi dalam surah ni satu lagi masalah besar ialah yang menyebabkan manusia ni terhalang daripada menerima peringatan Rasul ini, khususnya peringatan di sini, di tahap ini, peringatan tentang azab yang daripada Allah SWT, kan, yang memang Rasulullah SAW sebut, dan itulah juga yang ditentang oleh mereka, kan? Nanti kita akan baca surah tentang Lahab ni, kan? Kutukan Allah terhadap mereka yang merasakan diri mereka mulia ni, kan? Sebab dalam surah Az-Zukhruf, kan, ayat 31, kan, Allah SWT capture ni, kan, apa yang dikatakan oleh mereka ni, kan, maksud dia, kan, Allah sebut mereka, pembesar-pembesar Quraisy ni melontarkan ni, mengapakah Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar daripada salah satu dua negeri ni, Mekah ataupun Taif ni, kan? Kenapa tak turun Quran ni, peringatan daripada Allah ni, melalui
pembesar-pembesar yang sama ada Mekah ataupun Taif, yang Rasulullah pergi ke Taif kan, juga disambut dengan sambutan yang amat menyedihkan kan, dilontar dengan batu dan sebagainya kan. Jadi apa yang mereka persoalkan sekarang ni adalah kenapa tak turun kepada orang yang mulia kan, seperti mana kami ni kan, kenapa turun kepada dia. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang deal kan. Makanan, kenapa kamu rasa diri kamu mulia sedangkan makanan yang kamu makan itu pun juga makanan ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimakan oleh manusia. Makanan itulah yang membentuk diri kamu sebenarnya, fizikal kamu kan, dan yang kamu rasa hebat ini kan. Jadi kita tengok sekali lagi cepat-cepat sebab kita masa dah kan. Kemudian Allah kata, Allah lah ya summa syaqqaqna al-ardha syaqqa. Kami yang membelah bumi yang sebabnya menumbuhkan makanan tu kan. Fa ambatna fiha habba, di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Sebab biji-bijian ni makanan utama, makanan ruji, maka dia disebut dulu kan. Beras, gandum, semua ni ada daripada biji-bijian kan. Wa inaban wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran kan. Sebab orang Arab ni, anggur ni adalah yang paling menonjol lah kan. Anggur ni kalau western world pun dianggap sebagai makanan, buah-buahan ni yang prestige kan. Dia daripada dia datang wine yang ada kualiti yang tinggi, ada kualiti rendah dan sebagainya kan. Anggur inilah kemudian dijadikan kering kan, zabit dan sebagainya. Dan juga sayur-sayuran kan. Sayur-sayuran, dua ni adalah makanan yang mengiringi biji-bijian tadi kan. Kemudian wazaituna walakhla, dan zaitun dan pohon kurma. Ini jugalah antara makanan utama. Tumbuhan yang tumbuh tegak di atas bumi. Tadi tumbuhan yang menjala di atas kan, ini tumbuhan yang tumbuh tegak di atas bumi. Zaitun dan pohon kurma, dua makanan yang terpenting dalam kehidupan orang Arab ni, zaitun dan tamar kan. Sebab tamar ni adalah masa depan dia kan. Tamar ni adalah penting kan. Semua makanan, sebab tu Madinah ni dia terkenal dengan tamar ni. Kalau dia nak bagi perjanjian kan, dia kata kami akan bagi hasil tamar ni setahun kepada kamu kan, untuk supaya kamu sokong kami kan dalam peperangan dan sebagainya kan. Kemudian wahadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang yang Allah SWT hidupkan dengan turunnya air hujan tadi kan. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan serta rumput-rumput kan. Allah SWT tak sebut di dalam ni tentang binatang ternak kan, semua disebut tentang tumbuhan kan. Tapi sebenarnya disebut secara indirect kan, tapi dengan cara yang amat menarik dan intelligent kan. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan serta rumput-rumput, sebab rumput-rumput ni dimakan oleh ternakan kan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu atas kesenangan kamu dan untuk ternakan kamu, supaya ternakan kamu itu akan juga menjadi apa yang kamu dapat gunakan kan. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu tu. Moga-moga kita baca kan. Sebab Al-Quran ni seperti yang saya sebut, dia tidak cukup dengan kita mendengar daripada orang lain kan. Dia mesti dibaca dan di-internalisekan sendiri kan. Baca ulang-ulang kan. Kita dengar penjelasan untuk membantu kita, tapi Al-Quran ni adalah Allah challenge setiap masa. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa kamu tidak melihat Al-Quran ni, memerhati isi dia kan, sendiri kan. Sebab tu tadabbur ni memerlukan kita sendiri kan, melihat dia, juga mendengar, tapi ataupun melihat, tapi juga dia mesti dengan proses. So ayat-ayat ni dia sendiri sudah cukup untuk sebenarnya memberi kesan kepada jiwa yang membacanya kan. Dengan sedikit penjelasan, maka dia ayat ini sudah cukup berkesan kan, sudah cukup cantik kan, kita kata, untuk memberi kesan kepada pembaca kan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita untuk condong kepada memerhati dan menilai ayat-ayat Al-Quran Karim ini, dan memudahkan kita untuk memahami dan menjiwai dia dalam hati kita kan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta